Looks like they may have shot it down. Yeah, it's been shot down. Februari 2023, dunia digemparkan dengan berita jet pejuang Amerika yang menembak 4 objek misteri yang berterbangan di langit. Insiden tembakan pertama berlaku pada 4 Februari 2023 di pesisiran pantai South Carolina, Amerika. Objek yang dikatakan belon pengintip milik negara China ditembak jatuh jet pejuang F-22 di ketinggian sekitar 60,000 kaki di udara. Belon ni yang berukuran 200 kaki dan membawa muatan seberat 910 kg sudah disahkan berasal dari China. Bagaimanapun, negara China menafikan dakwaan belon itu sebagai alat pengintip. Sebaliknya mengatakan belon itu pengkaji cuaca milik orang awam yang tersesat. Seperti yang dijangka, Amerika Syarikat tidak bersetuju dengan China dan disebabkan insiden ini, NORAD atau Pusat Arahan Pertahanan Aero Angkasa Amerika Utara mengambil keputusan untuk memulakan usaha mencari objek-objek asing yang lain di ruang angkasa mereka. Hasilnya, 3 lagi objek telah ditembak jatuh. 10 Februari, di pesisiran pantai utara Alaska, objek sebesar kereta kecil yang lain saiz dan bentuk dari belon China ditembak jatuh jet pejuang F-22 di ketinggian 40,000 kaki. 11 Februari, di Yukon, Kanada, objek yang dilaporkan serupa belon China tetapi lebih kecil dan berbentuk silinder ditembak jatuh jet pejuang F-22 di ketinggian 40,000 kaki setelah merentasi sempadan Amerika-Kanada di Alaska. 12 Februari, di Tasik Huron, Michigan, objek berbentuk oktagon yang mempunyai tali tanpa muatan ditembak jatuh jet pejuang F-16 pada ketinggian 20,000 kaki. Asal usul dan sifat 3 objek yang terakhir ni menjadi punca spekulasi apabila China menafikan pembabitan mereka dengan 3 objek ni di samping sikap Amerika yang berrahsia dalam menjalankan penyiasatan mereka. Spekulasi semakin membuak apabila pegawai pemerintah NORAD, General Van Herk, dalam satu kenyataan media tentang insiden-insiden ini, menyatakan pihak tentera Amerika tidak mengecualikan apa-apa kemungkinan, termasuk faktor makhluk asing. Spekulasi tentang kewujudan makhluk asing atau alien sudah lama menjadi teori konspirasi yang sering bermain di fikiran orang ramai. Namun, kewujudan UFO pula yang dulunya disifat sebagai teori konspirasi, kini lain ceritanya. Sama ada disebabkan faktor makhluk asing, fenomena semula jadi atau lain-lain sebab, kewujudan UFO kini tidak boleh dinafikan. Dalam satu kenyataan media pada 27 April 2020, Pentagon dengan rasminya mengesahkan kewujudan UFO atau terma rasminya UAP, Unidentified Aerial Phenomenon, apabila mereka menyiarkan 3 video pertembungan UFO yang diisytiharkan declassified atau bukan lagi rahsia kerajaan. Mengapa Pentagon membuat keputusan ini? Apakah yang dikatakan Pentagon tentang UFO? Macam mana Tom DeLonge, bekas penyanyi Blink-182 pun boleh terlibat? Dia ni. Ini kisah benar. Kena tahu. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. Oh my gosh. Jadi apa yang menyebabkan Pentagon mengesahkan kewujudan UFO? Semuanya bermula pada 16 Disember 2017 apabila akhbar The New York Times menyiarkan sebuah artikel memecah rahsia tentang kewujudan AATIP, sebuah badan rahsia kerajaan Amerika, beserta 2 video yang berjudul Flare dan Gimbal yang menunjuk pertembungan UFO dengan juruterbang tentera Amerika. AATIP atau Program Identifikasi Ancaman Aero Angkasa merupakan sebuah program rahsia milik kerajaan yang ditubuhkan Senator Henry Reid pada tahun 2007. Disebabkan tertarik dengan rakaman insiden Flare, Reid menubuhkan AATIP untuk mengkaji insiden laporan UFO dan lain-lain fenomena angkasa bagi menilai tahap ancaman mereka. Walaupun AATIP berakhir pada 2012, program ini masih dirahsiakan daripada pengetahuan awam sehingga diisytiharkan wujud oleh Pentagon 2 hari selepas artikel The New York Times akibat tekanan dari media dan orang awam.
Video-video yang disiarkan The New York Times sebenarnya dibekalkan sebuah organisasi bernama TTSA atau To The Stars Academy yang ditubuh oleh Tom DeLonge, bekas penyanyi Blink-182 bersama dua pengasas lain, di mana seorang dari mereka merupakan bekas pegawai CIA. Selain Fleur dan Gimbal, satu lagi video pertembungan UFO dengan juruterbang Amerika yang berjudul Go Fast juga disiarkan TTSA sekitar 2017 hingga 2018. DeLonge yang juga merupakan pemenang anugerah pengkaji UFO tahunan 2017 terkenal dengan sikap vokal beliau terhadap kesedaran isu UFO. DeLonge percaya bahawa UFO mampu memberi ancaman kepada keselamatan negara, tetapi merasakan kerajaan Amerika tidak mengambil isu ini dengan serius. Disebabkan inilah DeLonge cuba mendedahkan video-video Fleur, Gimbal dan Go Fast kepada orang awam melalui The New York Times dan TTSA. Impak dari pengaruh DeLonge dan pembongkaran AATIP oleh The New York Times menyebabkan ramai orang mula tertanya-tanya, adakah 3 video yang disiarkan TTSA ni memang betul-betul sahih? Atau adakah ia teori konspirasi semata-mata? The U.S. Navy has finally acknowledged that videos appearing to show UFOs flying through the air are real. They don't call them UFOs, they call them unidentified aerial phenomena. Jawapan pertama muncul pada September 2019 apabila Tentera Laut Amerika atau US Navy mengesahkan secara terbuka yang 3 video daripada TTSA memang dirakam oleh juruterbang mereka. Bukan itu sahaja, mereka juga mengaku bahawa terdapat peningkatan isu pencerobohan kawasan latihan tentera oleh UAP. Apa yang dijelaskan tentang video-video ini? Video-video Fleur, Gimbal dan Go Fast dilaporkan ditangkap menggunakan kamera infrared yang merakam pergerakan dan haba sesuatu objek. Rakaman Fleur ditangkap seorang fighter pilot kepada USS Nimitz Carrier Strike Group, David Fravor, pada 14 November 2004 di pesisiran pantai San Diego, Amerika. Di dalam sebuah temu bual, Fravor yang nampak UFO ni dengan mata kasarnya menghuraikan ciri-ciri UFO ini dengan mengatakan, ia putih, ia tiada sayap, tiada alat pemutar, ia macam tic-tac putih dan memang sangat putih, seperti dicat putih. Apabila Fravor membandu jetnya mendekati objek ni, ia memecut dengan tiba-tiba dan menghilang dengan laju dari pandangan kamera. Fravor menambah bahawa pergerakan ini mustahil dilakukan menggunakan pesawat atau teknologi yang kita sedia tahu. Rakaman Gimbal dan Go Fast ditangkap sekumpulan fighter pilot kepada USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group di pesisiran pantai Florida pada Januari 2015. Sewaktu insiden Gimbal, kumpulan juruterbang ni ternampak sekumpulan UFO yang sedang bergerak dan merakam salah satu daripadanya. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Pertanyaan berkenaan LNS secara kasar bermaksud jika kamera infrared dan radar jet mengesan objek yang sama, iaitu UFO ini. Rakaman ini juga menunjukkan objek ini berpusing sambil bergerak dengan pantas melawan arah angin, sesuatu yang mustahil dicapai pesawat yang diketahui. Well, if there's like that thing, it's rotating. Nickel 613, Roger, Roger. Oh, got it! Woohoo! Rakaman Go Fast menunjukkan UFO yang sedang bergerak berhampiran permukaan laut. Objek yang dikatakan oblong dan berwarna putih ini bergerak dengan sangat pantas sehingga mengacau permukaan laut. Seorang juruterbang sewaktu insiden ini membuat jangkaan
yang UFO ini bergerak pada kelajuan sekurang-kurangnya 270 km sejam. Roger. There's troubleshooting as soon as I get Did you box moving target? No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly. Ketiga-tiga video ini dikeluarkan secara rasmi kepada awam oleh Pentagon pada 27 April 2020. Tujuan mereka menyiarkan video-video ini adalah untuk menjawab persoalan awam berkenaan kesahihan video-video ini dan jika terdapat informasi yang tersirat di sebaliknya. Namun begitu, mereka hanya memberi jawapan kabur dengan mengatakan fenomena udara ini dikategorikan sebagai tidak dikenali. Orang awam pada waktu ini terkejut dengan pengesahan kewujudan UFO oleh Pentagon, tetapi masih tertanya-tanya, apakah sebenarnya UFO ni? Jadi, pada Disember 2020, Kongres Amerika telah mewajibkan pihak Pentagon untuk membuat laporan tentang isu UFO ni. Dan laporan Pentagon yang dipanggil Penilaian Awal UAP dikeluarkan pada 25 Jun 2021. Apa kata Pentagon tentang UFO atau UAP dalam laporan mereka? Pentagon menyatakan bahawa memang ada anggota tentera, terutamanya juruterbang US Navy, bertembung dengan UAP yang seolah-olah mempunyai ciri-ciri di luar keupayaan teknologi yang diketahui. Walau bagaimanapun, laporan ini membuat 5 bahagian mengenai kategori penampakan UAP, iaitu airborne clutter atau objek fizikal seperti burung dan belon yang ditangkap radar, fenomena atmosfera semula jadi seperti kristal ais, pertukaran suhu atau lain-lain fenomena yang boleh ditangkap radar atau sensor infrared, program pembangunan industri seperti ujian penerbangan tentera, agensi perisik atau badan swasta, teknologi musuh luar seperti kapal terbang atau drone yang dirahsiakan, atau lain-lain untuk laporan UFO yang susah difahami. Secara keseluruhan, laporan Pentagon ni tidak memberi jawapan yang jitu tentang sifat dan asal-usul UFO dan juga menggalakkan kaji selidik yang lebih mendalam. Penyelidik UFO awam pula mula meminta lebih bahan rakaman bagi menjalankan kaji selidik persendirian. The Black Vault, sebuah badan berpaksikan ketulusan kerajaan yang pernah mengeluarkan bahan mengenai UFO mereka sendiri, membuat permintaan atas dasar kebebasan informasi kepada US Navy untuk melepaskan lagi video rakaman UFO. Namun, pada tahun 2022, kerajaan Amerika menjawab permintaan mereka dengan mengesahkan kewujudan lebih banyak rakaman UFO, tetapi enggan melepaskannya atas dasar keselamatan negara. Timbalan Pengarah Akta Kebebasan Informasi Jabatan Navy Amerika mengatakan informasi tersebut mungkin akan memberi musuh Amerika informasi yang berharga tentang kebolehan pertahanan negara Amerika. Masih banyak yang perlu diterokai jika kita mahukan jawapan yang jelas mengenai UFO. Walaupun kewujudan UFO bukan lagi misteri, kita sepatutnya mula menukar stigma berkaitan UFO dengan makhluk asing atau alien kepada persoalan yang lebih terbuka. Adakah ia fenomena semula jadi? Adakah ia kesilapan atau kelemahan teknologi rakaman? Adakah ia teknologi rahsia sebuah kerajaan, termasuk kerajaan US sendiri? Atau adakah ia memang benar-benar makhluk asing? Entah. Mungkin satu hari jawapan tersebut akan dijawab. Mungkin juga jawapan jawapannya lah alien. Like, subscribe dan tekan butang notifikasi atau kami akan menakluki Malaysia dan serata dunia.